So, kita try tengok tajuk 5, iaitu tajuk janjang. So, dia ada dua. Yang pertama, janjang arithmetic, dan yang kedua, janjang geometri. Tapi kita tengok dahulu untuk janjang arithmetic. Okey, so katakan Madam bagi beberapa contoh. Okey, contohnya Madam ada nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8. Okey. Jujukan nombor yang Madam susun ni, okey, dia mempunyai pola 2, iaitu nombor depan. Okey, untuk dapatkan nombor belakang ni, Madam kena tambah dengan 2. Kemudian yang ini pun sama, tambah dengan 2, tambah dengan 2. So, bila kita susun mengikut pola tertentu, itulah dia janjang. Ataupun bahasa bukunya ialah janjang ialah satu jujukan nombor yang disusun mengikut suatu pola tertentu. Okey, so kita tengok balik kepada apa yang kita buat tadi. Yang pertama, kita tengok nombor 2 ni. Nombor 2 ni adalah nombor yang pertama kita labelkan sebagai A, iaitu sebutan pertama. Kemudian di antara nombor yang pertama, nombor yang pertama tu Madam boleh labelkan dia sebagai T1. Nombor 4 ni kita labelkan dia sebagai T2. Antara T1 dengan T2 ada perbezaan. Perbezaan itu kita kenali dia sebagai, ni maklumat pertama kan. Ni dah settle. Kemudian Madam nak pergi kepada D. D ialah beza sepunya. So, cara nak dapatkannya, kita boleh gunakan T2 tolak dengan T1. Ataupun kita boleh gunakan T3 tolak dengan T2. So daripada sini, maka kita boleh buat, untuk mencari nilai D ni, kita boleh simpulkan dia sebagai D bersamaan dengan sebutan yang ke N, kita tolak dengan sebutan sebelumnya, iaitu N tolak 1. So, kita pergi kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama untuk menguraikan yang inilah ya. So, tapi kalau dari sini kita dah nampak dah, kalau kita kira nilai D untuk contoh di atas ialah 4 ditolak dengan 2. Jadi, beza sepunyanya ialah 2. Itu adalah contoh janjang aritmetik yang mempunyai sifat beza sepunya di antara sebutan sebelum dan selepas. Okey, kita pergi kepada contoh 1. Contoh 1. Contoh 1. So kat sini kalau dia tak mention dia janjang aritmetik, kita boleh guess apakah nilainya. Kita boleh teka. Katakan dia kata diberi. Diberi suatu jujukan. Dia tak bagi tahu jenis apa. Negatif 8, negatif 6,5, negatif 5, negatif 3,5, kemudian ada dan seterusnya. So soalan tanya, sebutan berapakah bernilai 37? Dia bagi jujukan ni, kemudian dia tanya sebutan.
Berapakah? Ialah 37. Okey, untuk selesaikan soalan ni, kita takkanlah nak senaraikan satu persatu. Okey. So, ideanya ialah kita dapatkan dahulu beberapa nilai. Contohnya, daripada jujukan tu, kita dapati nilai pertamanya negatif 8. Kemudian kita try uji nilai D. Kalau dua nilai ni sama, maka dia adalah janjang aritmetik. Yang pertama, negatif 6.5 tolak negatif 8. So, dari sini Meda dapat negatif 6.5 tambah 8. So, nilai D bagi soalan ini ialah, okay, nilai D-nya ialah 1.5. Okey. Kita try lagi satu untuk meyakinkan kita dia adalah janjang aritmetik. Iaitu negatif 5 tolak negatif 6.5. Okey, didapati dia memberikan nilai yang sama iaitu 1.5. Okey, so sekarang kita dah ada nilai A, kita dah ada nilai D. So, kita nak cari sebutan nombor 37 berada pada kedudukan yang keberapa. Maka, kita ada satu rumus khas untuk janjang aritmetik iaitu Tn sama dengan A tambah dengan N tolak 1 D. Dan kita mencari sebutan yang bernilai 37, di mana nilai A ialah negatif 8 tambah dengan N tolak 1, D kita pula adalah 1.5. Okay, so kita cuba kira yang ini. Yang pertama, Madam buat dahulu proses menambah dengan 8 dan membahagi dengan 1.5. Tapi Madam buat step by step. Okay, Madam cuba tidak lompat lah ya. So, 37 tambah 8. So, kita dapat 45. So, di sini masih tinggal hubungan N tolak 1 darab 1.5. Sebab itulah Madam kata tadi, kita kena bahagi 1.5. Okay, so bahagi 1.5. So, kita dapati 30. Okay, sama dengan N tambah N tolak 1. Maka N bersamaan dengan 31. Maka pada sebutan yang ke-31, nilainya ialah 37. Okay, itu adalah contoh 1.